Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Saudara pendekar mata satu. Salam masyuk. Aduhai saudara. Saudara Din Ana, Ahmad Muaini, Openg Temu, Sarawak macam mana? Mudah-mudahan segeralah selesai besok ya. InsyaAllah. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Zamari LC, Waalaikumsalam. Pendekar sejati, teruskan perjuangan. Apa khabar Rubidin? Bersama dengan pasangannya, doa saya sentiasa agar anda bahagia. Saudara Aris Abdul Talib, Waalaikumsalam. Saudara Faizal Acoy, itu juga dengan Puan Ros Yun, apa khabar? Arifin Abdul Halim, Waalaikumsalam. Ibrahim Cik Muda, Alan Eto, apa khabar saudara? Din Ana, Yang Maya, Waalaikumsalam. Dari Johor Bahru ya Yang Maya. Suasana di sana hujan atau tidak? Sini hujan. Sekarang ni musim hujan dah saudara. Mutalib Maknun, saudara Bakat Ahmad, Assalamualaikum. Jaka Linglung, daripada Pulau Pinang ya Jaka. Awak hebat sangat ya sekarang. Ni apa, nasi kandak dah naik no, harga no. Begitu juga saudara Vigneswara, Ignis, saudara Syahidan. Saya bila saudara bagi tahu dari mana asal tu, boleh juga kita bergurau senda. Sesekali. Saudara Puan Ramlan, saudara Ramlan. Salam cinta damai. Zai Hambali, Halimah Syamsuddin, apa khabar puan? Begitu juga dengan Wak Simen Wak Jan, saudara Razali Hassan, saudara Yusuf Awang, daripada Tanah Merah ya saudara Yusuf. Mudah-mudahan dah sempurnalah nanti besok mesyuarat bahagia warung saudara Mario Muhammad Faruk, Hamidah Kamat. Hujan dari Kelang hujan. Di sini pun hujan juga di PJ. Begitu juga dengan saudara Yahya Ibrahim Mamatip, apa khabar saudara? Moga sihat walafiat. Baik saudara, saya mohon maaf saudara Sulaiman kerana tak dapat menyantuni lebih ramai lagi, kerana saya harus memberi pencerahan tentang apa yang ada di hadapan saya. Pertama sekali, seperti biasa saudara, hari ini saudara hari Jumaat ya, Pengulu Segara Hari, iaitu tanggal 17 Disember yang merupakan hari yang ke-638. Bumi kita ini dijengah oleh virus corona. Dan menurut laporan daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, katanya hari ini ada peningkatan lagi. Jadi virus corona meningkat hari ini. Sebagaimana yang selalu saya katakan, kalau musim hujan, maka seringkalilah virus ini akan meningkat jumlahnya, kerana ia mudah berbiak, dia mudah membiak waktu suasana sejuk. Saudara Rosyun, alhamdulillah sihat-sihat saja, terima kasih. Saudara Kamur Zaman Johan daripada Pini Slim River. Ya saudara, jumlah hari ini adalah 4,362 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam 4,262. Jadi jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah pun mencapai angka 2,711,764 warga kita yang disapa oleh virus corona. Sudah hampir 10% rakyat kita. Kematian semalam adalah 37 orang. Terima kasih saudara Rio kerana sudi menghantar kiriman pada saya laporan kedudukan virus corona. Dan hari ini 17 Disember dengan 4,362, artinya untuk bulan Disember ini jumlah warga yang dijangkiti oleh virus corona adalah 78,982 orang. Saudara Syukur, saudara Zakaria, begitu juga dengan saudara Jamal Abdullah, saudara Zack Wira daripada Batu Pahat. Sebut Batu Pahat, teringatlah dia punya berani gam. Siti Fatimah. Baik saudara, usai saya beri pencerahan tentang apa yang berlaku tentang kedudukan virus corona, kita masuk seketika e-commerce. Jangan lupa saudara, e-commerce ni berusaha untuk berniaga.
Kalau saudara mempunyai produk mau diwawarkan, saya tak tahu, tadi saya dapat kiriman tapi tak tahu produk dia siapa yang buat ni. Rasa sedap, iaitu Royal Salted Egg Kimchi. Ini saya tak tahu dia mana, tapi produknya dibuat di Jalan Gombak, Setapak. Kimchi Sdn Bhd diedarkan dan distributed oleh Kimchi Sdn Bhd, itu Royal Salted Egg Kimchi. Itu seperti macam keripik saudara. Sedap, tapi saya tak tahu siapa produknya. Boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Sibukkanlah Azhar tu. Sekarang ni tengah sibuk dengan pengiriman haruman setangi bakurnya. Setangi ini bila dibakar, harumlah bilik kita ataupun rumah kita dengan aroma seperti berada di tanah suci Mekah, serta juga di Masjidil Nabawi di Madinah, saudara. Dan jangan lupa boleh juga memesan minyak wangi, iaitu haruman parfum, juga wangi-wangiannya bau yang sering dipakai oleh mereka yang tinggal di Timur Tengah, iaitu di Mekah dan juga di Madinah. Saya, kalau bertanya dengan saya, harumannya yang saya suka sangat adalah Amir Oud, iaitu daripada berasaskan pada kayu oud. Boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011 330 41241. Maka parfum itu akan sampai ke rumah anda. Ingat, masih lagi terbuka sehingga awal tahun ini, ujung tahun ini ya. Tinggal lagi dalam 15 hari lagi, habislah tahun 2021. Jadi buy one free one, kata Al-Azhar. Beli satu dapat satu percuma. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah di talian 017 711 4300. 017 711 4300. Cuma kali ini masih belum lagi dibuka tempahan untuk dendeng manis Siti Farehah. Mungkin kerana harga daging yang tidak menentu dan juga beliau masih lagi tak berapa sihat. Bersamalah kita berdoa agar Siti Farehah dan anaknya yang sakit gigi segera sembuh. Bagaimanapun bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, ini boleh mendapat bekalan buah-buahan seperti ceri, anggur, kiwi, buah apple, buah lai, mangga dan sebagainya. Hubungi Syauqi di syarikat Kizinis di talian 012 357 5703. 012 357 5703. Dalam siri e-commerce ini, buah-buah itu boleh dihantar terus ke rumah saudara. Harga adalah di bawah harga pasaran. Saya tak boleh nak sebut berapa satu persatu, itu dah masuk iklan, saudara. Saya bukan mengiklankan, saya cuma hanya mampu untuk memberi pencerahan. Saudara, baik. Usai e-commerce, seperti biasa, kita masuk dalam sedikit tazkirah yang pendek, yang singkat, mengikut kefahaman saya, pembacaan saya daripada kiriman teman-teman. Ya, saudara, elok kita fikirkan, kita kongsi bersama. Iaitu daripada Syahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, dua doa yang tidak pernah ditolak, iaitu doa selepas waktu azan dan doa pada waktu hujan turun. Rupanya kalau tempat saudara hujan turun, jangan marah, jangan khawatir, berdoalah, kerana itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Saudara, jadi ini adalah hadis riwayat Al-Hakim yang ke-2534. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi daripada pengajaran hadis ini tadi, maka doa adalah ibadat yang dituntut kepada setiap muslimin. Ada waktu yang sesiapa berdoa kepada Allah akan diperkenankan, iaitu doa selepas azan dan sebelum iqamah, itu sebelum imam nak memulakan solat berjemaahnya. Kedua, doa pada waktu hujan mula turun. Bila tengok hujan turun, berdoalah saudara. Memanglah doa ini apa hujan itu adalah rezeki saudara. Banyak orang mengatakan musibah dan sebagainya. Saya melihat kalau hadirnya hujan itu tandanya tambah rezeki. Begitu juga kadang-kadang saya selalu bercakap dengan teman-teman saya, kalau saya bermimpi air ataupun hujan ataupun laut ataupun sungai, retinya rezeki nak datang. Cuma kalau datang mimpi itu api dan kebakaran, itu menandakan bahawa ada musibah pada pandangan saya lah. Kerana api itu syaitan saudara, air itu hujan yang melempah rezeki.
Dan Imam Al-Nawawi berkata bahawa penyebab doa pada waktu tersebut, pada waktu hujan turun, adalah kerana sedang turun rahmat, khususnya curahan hujan pertama di awal musim. Itu daripada Fathul Qadir, hadis yang 3/340. Saudara, saya harap agar bila datang hujan jangan saudara marah-marah, maka kita berdoalah. Berdoa itu yang terbaik. Tiada lain yang dapat kita lakukan, hanya berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, baik, usai sedikit tazkirah yang singkat, kita masuk sedikit tentang mutiara kata. Apa kata Saudara Hibil? Menurut Saudara Hibil Hasan, semua urusan kita niatkan hanya kerana Allah. Hidup kita pun bukannya lama. Allah hanya pinjamkan kita seketika saja. Itu yang benar. Itu memang betul, saudara. Dan hidup, ini pula kiriman saudara Jamil Idris dihantar pada saya pagi tadi. Saya baca, elok juga kita berkongsi kata-kata hikmatnya, kata-kata mutiaranya, iaitu hidup bukan untuk mendapatkan apa yang anda inginkan, tetapi adalah untuk menghargai apa yang anda miliki. Jadi kita hidup ni bukan hanya sekadar untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan. Kalau kita nak, memanglah kalau boleh ni shopping kompleks, satu kompleks tu kita nak beli, saudara. Kalau boleh besok sejengkal saja kita dah berada di Mekah, kita berada di kota London, kita berada di Amerika dan sebagainya. Itu. Jadi hidup bukan untuk mendapatkan apa yang anda inginkan, tetapi untuk menghargai apa yang anda miliki. Terima kasih saudara Jamil atas kiriman mutiara kata yang agak menarik. Begitu juga dengan saya Cikgu Hibil. Baik saudara, permulaan seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Ingat saudara, jika negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah segerakanlah pilihan raya umum. Segerakanlah pilihan raya umum. Saudara Puan Juwita Putih, Lan Pet, kemudian Ahmad Yusof, saudara Ahmad Yusof, apa khabar saudara di Instagram? Begitu juga dengan saudara Wan Rohana, saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang apa ini, Subang Jaya, saudara Mawar Biru, pahlawan perang. Jom kita layan katanya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan yang tajuk kita minta segerakan pilihan raya, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya ingin mengingatkan saudara, Pak Nazil ada menerbitkan buku-buku pantun. Banyak buku pantunnya, tak silap saya dalam 5 siri. Tapi saudara boleh layari untuk memesan buku-buku pantun beliau di Maya Pak Nazil Hashim Muhammad, Nazel, satu word, Hashim, Hashim, satu word lagi, Muhammad, Nazil Hashim Muhammad. Itu bagi saudara nak membeli buku-buku pantun yang telah diterbitkan oleh beliau. Baik saudara, kata Pak Nazil, buah ceri di dalam bekas, datang bulbul mematuk makan. Dulu memberi perutusan khas, sekarang timbul menteri pelantikan. Jawabnya Pak Nazil pun, dia pun menyedari keadaan. Bulbul itu burung bulbul, dia kecil aja burung itu. Dia kata dulu ni kita dengar Perdana Menteri kita ni asyik sibuk memberi perutusan, sekarang ni pula timbul menteri pelantikan. Jadi menurut Pak Nazil, bekas yang masukkan buah ceri dalam bekas itu ialah tempat untuk menyimpan ataupun meletakkan sesuatu. Kata Pak Nazil lagi, kangkung seikat, keladi seketul, berangan kara, you kia-kia. Orang berpangkat seperti mentol, apabila bersara, malaplah ia. Ini memang benarlah, ini naluri kehidupan kita. Waktu mereka berpangkat, dia nampak seperti mentol, mencerah siapa saja sentuhannya. Kalau jadi menteri, boleh membantu itu dan ini, ada wahyu itu dan ini, saudara. Tapi bila dah bersara nanti, hilanglah segalanya, saudara. Menurut Pak Nazil, dia kata berangan kara itu adalah sejenis ikan laut. Jadi kangkung seikat, keladi seketul, berangan kara, you kia-kia. Jadi berangan kara itu adalah sejenis ikan. Orang berpangkat seperti mentol, apabila bersara, malaplah ia. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantunnya
kita juga mendapat culipan pantun daripada sahabat saya, pejuang muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Saya mengharapkan bila berjaya dalam usahanya untuk membawa anak-anak muda dalam industri pertanian, Saudara Nordin Malik gigih semangatnya. Kata Saudara Nordin Malik, cantik sungguh pohon cemara, ditanam pula di Bukit Bendera. Tiada jalan ke Kelautan Negara, PRU 15 adakan segera. Jadi kata Saudara Nordin, nak mudah sangat menyelesaikan masalah negara ini, adakan PRU yang ke-15. Katanya lagi, makan roti sapu kaya, makan bersama semangkuk pengat. Kenapa langau takut pilihan raya, kepentingan diri mengatasi rakyat? Jadi bagi Saudara Nordin, dia merasakan orang yang takut kepada pilihan raya umum ni adalah langau-langau, yang seringkali yang kita katakan mereka ini kadang-kadang memberi nasihat yang bukan-bukan. Kemudian katanya lagi, ini pantun terakhir daripada sahabat kita Saudara Nordin, Tan Sri Muhyiddin MP Pagoh hilang TPM kerana bersuara. Makin lama PRU tertangguh, makin hancur kestabilan negara. Jadi beliau merasakan kalau kita lambat untuk memanggil pilihan raya umum, maka lebih teruk lagi keadaan suasana negara kita, saudara, ya. Itu pandangan daripada sahabat kita Saudara Nordin Malik. Usai pantun, jangan lupa kita masuk pula gedung ilmu. Gedung ilmu kerana orang tua kita sering berkata, pemimpin itu bagaikan acuan, pemimpin syarak yang memegang adat, kerana mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh, kerana kita harus menghindari atau menjadikan seseorang yang suka, kalau pemimpin angkuh ni suka memecah belahkan rakyat, kerana kita mahukan pemimpin yang asuh, iaitu yang mementingkan rakyat. Itu disifatkan sebagai pemimpin yang asuh. Kalau pemimpin yang asuh, ia mementingkan rakyat, hadirnya adalah sentiasa terasuh. Menjadi pemimpin, ia senonoh, negeri dijaga, rakyat diasuh. Imannya tebal, dada pun penuh, dadanya penuh dengan keimanan. Menjalankan tugas, ia bersungguh. Memikul beban, pantang mengeluh. Bila diberi beban, bagi tugas sebagainya, dia tak pernah mengeluh. Ini pemimpin yang terasuh, saudara. Menjalankan tugas bersungguh-sungguh. Terhadap yang jahat, ia menjauh. Kalau dia dapat membaca bagaimana seorang itu, orang yang jahat ke, yang tidak berperi, ya, maka dia menjauh. Pada yang baik ia berteduh, pada yang benar ia patuh. Dia akan ikut pada mereka yang benar. Dijadikan pemimpin bagaikan suluh, seperti lampu, saudara. Dijadikan tua, orang kan patuh. Dijadikan induk, dapatlah rakyat berteduh. Dijadikan tiang, tegaknya kukuh. Negeri sentosa, bala pun menjauh. Itu kalau pemimpin yang sentiasa terasuh. Saudara, kita sambung lagi culupan kata-kata dalam segmen gedung ilmu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar kerana sudi mengantar kiriman buku kepada saya. Ini untuk kita perkongsian biasa. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, ya, maka anda harus bertanggungjawab di atas setiap suntingan. Begitu juga kepada mereka yang memberi komen dan sebagainya, anda harus bertanggungjawab atas apa yang anda tulis. Saya tak mampu untuk menghentikan ataupun untuk menilai satu persatu. Saya tak mampu sebab banyak yang hadir, saudara. Jadi cuma saya berpesan anda harus bertanggungjawab atas setiap culipan ataupun kiriman dan juga komen anda. Cuma ingin saya menjelaskan, ini adalah pencerahan politik yang berdasarkan pada pembacaan saya daripada berita-berita yang tersiar dalam laman sosial, laman maya, saudara. Dan saya cuba menggarapkannya, memberi pencerahan untuk kita faham apa isu sebenar-benarnya. Lain tak ada, supaya kita mengerti, bukan hanya untuk kita memburuk-burukkan sesiapa, tetapi memberi gambaran dalam situasi politik negara. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi mudah. Ya, saudara. Dan saya amat mengharapkan kalau boleh, jika kita mau berhujah, gunakanlah bahasa yang molek-molek, yang murni. Kita santunilah warga cinta damai kita ini dengan santunan yang
harmonis. Ingat saudara, agar negara kita sentiasa dalam keadaan yang terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, cuma hari ini saya melihat kenyataan daripada Presiden QPEX, iaitu Saudara Adnan Mat. Sebab dia berkata bahawa dia ingin supaya pihak berwajib dapat mengkaji semula terhadap hukuman yang dijatuhkan ke atas seorang kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam lah. Saya tak tahu jawatan apa dia pegang, atas Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semalam, setelah dia mengaku bersalah menjalankan perniagaan. Katanya perniagaan yang dilakukan adalah perniagaan membekalkan sarung kaki bernilai 44,500. Memanglah kaki tangan kerajaan tidak boleh terlibat dalam perniagaan, tetapi yang didapati bersalah itu kerana dia kaki tangan kerajaan dan mahkamah menjatuhkan denda hukuman sejumlah RM8,000. Sebenarnya saya bersimpati dengan sahabat kita itu. Nama tak ada, saya tak dapat nama pun. Tapi apa yang disuarakan oleh Presiden KPEX itu benar. Itu yang saya katakan, bahawa berakyat bersama susah. Dah ada kerja pun terpaksa buat kerja yang kedua, yang ketiga. Saya yakin mungkin juga dia melakukan perniagaan itu melalui segmen e-commerce. Bukanlah buka kedai, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya harap pimpinan melihat bahawa keadaan sekarang ni semakin menjerut kehidupan rakyat. Sebab itu bila saya dengar, betul ke tak betul saya tak tahu, katanya bahawa moratorium untuk B50 mungkin akan dikemukakan, diberikan kepada mereka yang berada dalam B50 untuk mendapat moratorium daripada pihak bank. Saya tak tahu sama ada ini tuntutan daripada pemuda UMNO ataupun kenyataan ini daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Benda masih lagi kabur, kerana dalam keadaan sekarang rakyat bertambah susah. Sebab itu kita memerlukan moratorium ini, dan kita sudah tinggal lagi 15 hari je lagi, habislah tahun ni. Bagaimana apabila datang Januari nanti, bertambah susah lagi. Jadi ini keadaannya saudara. Dan kalau kita congak, kalau kita fikir, kalau kita hayati, bahawa simpanan individu masih lagi banyak sebenarnya dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Masih ada lagi. Bukanlah mereka yang hanya sekadar mempunyai simpanan 10-20 ribu sebagaimana yang disuarakan oleh Presiden QPEX, yang saya ulas 2-3 malam lalu. Tapi yang melebihi, bukan 50% yang melebihi simpanannya, mungkin ada 50 ribu, ada 100 ribu, ada 200 ribu. Jadi mereka inilah yang perlu kita disantuni untuk mendapatkan pengeluaran mereka sejumlah bukan banyak mana pun, 10 ribu ringgit saja secara tuntas. Jadi dengan jumlah pengeluaran ketika terdesak ini, sepatutnya ia dapat memberi kelegaan pada kehidupan. Saudara, oleh itu alasan diberi untuk menghalang pengeluaran air citra RM10,000 buat kali terakhir ini dilihat tidak munasabah dan lari dari matlamat penubuhan ekuiti XP juga. Kerana kumpulan wang simpanan pekerja memanglah patut digunakan untuk ringankan beban. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kita tak makan, macam mana nak tunggu lagi 10 tahun ataupun 5 tahun lagi? Kena nak tunggu 5 tahun lagi tak makan, maka tak sempatlah nak merasai simpanan tersebut. Itu isunya saudara. Sebab itu diizinkan pengeluaran 10%. Saya nak cakap gerah-gerah, nak jerit-jerit pun malah dah saya rasa. Kadang-kadang mereka memekakkan, menulikan telinga mereka, ya. Dan macam mana kalau ada yang 10 tahun lagi baru nak dapat pengeluaran, usia dia mungkin 45 tahun, tapi sekarang nak makan pun tak ada, sedangkan dia ada duit simpanan dalam kumpulan simpanan pekerja. Berilah pengeluaran itu, saudara. Baik. Kemudian kita juga tengok kenyataan Khairy Jamaluddin. Ini lagi satu hal lagi. Hari Isnin nanti mungkin Parlimen akan bersidang untuk membincangkan cadangan daripada Kementerian Kesihatan, kementerian yang dipimpin olehnya, yang katanya nak mengadakan bahawa mereka yang melakukan kesalahan SOP denda sampai 100 ribu, kalau syarikat dan sebagainya ada sampai 2 juta. Yang paling teruk lagi bahawa boleh, jika sabit kesalahan, boleh sampai ke peringkat dipenjarakan selama 7 tahun. Sebab itu pimpinan pembangkang agak, mereka menjerit, mereka tak setuju. Saya kata bukan pembangkang saya, seluruh rakyat pun tidak setuju. Kenapakah rakyat kita ini perlu diikat dengan
hukuman ataupun diikat dengan undang-undang yang sebegitu. Saudara, malahan bila saya juga terkejut bila beliau mengatakan bahawa mereka yang mendapat vaksin selama sebanyak 2 dos tanpa penggalak, tanpa dos penggalak yang ketiga, maka dianggap tak ada apa-apa pun pada vaksinasi itu. Saya pun tak faham apa maksudnya. Sebab itu Pak Malau, saudara Pak Malau, dia mengatakan kiriman kepada saya. Dia kata salam. Mula-mula dia kata dia nak tengok siaran saya semalam, tapi kenapa sekejap? Semalam saya bersiaran dalam channel orang. Mereka mengundang saya untuk hadir di studio. Memanglah itu adalah studio yang mirip kepada Parti Keadilan. Bagi saya, saya harus menyantuni semua orang. Saya berkawan dengan semua orang. Bila mereka jemput saya hadir, tapi tidak akan mengubah pendirian saya. Dan mungkin saya rasa itu kesempatan saya untuk menjelaskan. Saya harus perlu menjelaskan suasana mengikut pandangan saya. Dan yang kedua, saya tidak mahu dilihat sebagai orang yang bermusuh dengan semua orang. Saya tak nak bermusuh dengan semua orang. Saya nak berkawan dengan semua orang tanpa mengira ideologi politik masing-masing. Asalkan mereka tidak membawa ideologi yang bertentangan dengan negara kita. Seperti ideologi Syiah, ideologi komunis. Ini memang saya tak akan layan lah. Tapi ruangan malam tadi itu perbincangan, berbicara dengan untuk pengetahuan warga yang mirip kepada Parti Keadilan. Tak ada masalah pada saya. Saudara, jangan ingat bahawa kita ni hanya satu pemikiran, kita satu ruang saja. Tak boleh. Kita harus berinteraksi, tapi biarlah secara matang, ada tertibnya. Saudara, sebab itu saya pada Pak Malau, saya minta maaf. Dia pendek-pendek, singkat-singkat tu bukan kehendak saya. Terpulanglah pada penerbitnya. Cuma kata Pak Malau dia geram. Ni bawah tu dia kata dia geram melihat kenyataan daripada KJ. Dia kata saya katanya dah 2 dos. Sapun katanya sakitnya sampai sekarang. Jadi waktu bila saya sakit ni, siapa nak tanggungjawab? Jadi dalam keadaan sekarang ni nak tambah lagi dos penggelak dan sebagainya. Siapa nak tanggungjawab jika berlaku sesuatu pada saya, katanya. Saya pun dah berusia 60 tahun. Pak Malau 60, saya 65. Saya pun cuma saya ambil lah dos yang penggalak yang ketiga itu, kerana anak-anak saya yang membuat pendaftaran dengan MySejahtera. Jadi pergi. Sakit memanglah, sampai sekarang pun ada lagi sakit lagi, sengal-sengal. Bagaimanapun itulah keadaannya, saudara. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam mana Saudara Azmi daripada Kelantan, dia tulis pada saya, dia kata nak luluskan 10K pun untuk rakyat susah. Ini kan pula nak denda rakyat sampai 100,000. Nampak gayanya, katanya jatuh ke dalam kumbahan lah. Itu keadaan, saudara, bila pemimpin sentiasa membuat sesuatu undang-undang yang kadang-kadang tidak ada konsultasi dengan rakyat, tidak menyantuni hati dan perasaan rakyat, malahan keadaan suasana yang tak sesuai di saat rakyat terhimpit. Bagaimanapun, satu kiriman lagi, dia mengatakan kepada saya, lupa siapa namanya, dia kata terima kasih lah kerana saya menyantuni kenyataan mereka. Cuma dia kata sekarang ni keadaan kami rakyat amat teruk. Jadi sebagai pencarum Kurang Wang Sembilan Kerja, kami masih terdesak dan terkesan. Kata kiriman sebut, tahun baru dah nak datang, anak-anak nak masuk sekolah, harga barang mahal, macam mana kami nak hidup, sedangkan keuangan kami sangat tenat. Jadi katanya saya sedih lah sekarang ni. Ingatkan, dia kata adanya Perdana Menteri daripada UMNO, bolehlah dengar rintihan rakyat kami. Sebab itu sekarang ni, tapi tak nampak pun. Sebab itu ramai tengah marah. Mereka bukannya marah pada Perdana Menteri, mereka marah pada UMNO sekali. Saya kata tak betul lah tu. Dan ramai juga katanya yang ingin ke jalan raya jika tuntutan kami tidak diendahkan. Saya kata sabarlah saudara, jangan. Bukan itu jalannya. Tak semestinya jalanan raya itu unjuk rasa dan sebagainya. Itu bukan budaya kita, saudara. Kita harus menuntut, gunakan saluran. Saya gunakan saluran saya. InsyaAllah, saya yakinlah pimpinan negara akan mendengar. Kalau mereka terpekak dan tuli, tak tahulah saya. Saudara, ya. Jadi dia kata, mintalah saya bawakan isu ini kepada mana-mana pemimpin yang saya kenal. Jadi katanya hanya sayalah harapan mereka untuk membawa suara warga yang begitu terkesan. Saya bukan saya seorang, ramai. Kita ramai teman-teman yang saya menghubungi mereka. Saya kata tolonglah suarakan. Politik-politik juga, tapi kehidupan rakyat perlu disantuni. Dan saya tak boleh berjanji sebab saya bukan orang yang buat keputusan.
Dan kadang-kadang Bapak Menteri pun bila saya hantar kiriman apa ini SMS tak berjawab. Saya tak mau sebutlah nama siapa. Ada 2-3 orang menteri itu saya hantar kiriman, tak jawab pun. Itulah keadaan mereka. Yalah, mereka sedang sihat di anjung kuasa. Malahan sekarang ni saya melihat bukan hanya tentang kumpulan wang simpanan pekerja, bukan hanya tentang moratorium. Yang agak terkesan pada saya ialah anak-anak muda yang begitu ramai sekarang ni. Pertama sekali mereka bawa Grab ataupun e-hailing ataupun teksi, itu satu bab. Tapi bagaimana yang membawa, menghantar makanan melalui Foodpanda, e-mobile dan sebagainya, saudara. Jadi pemuda-pemuda ini mereka mengharapkan kalau ada lah di kawasan bandar itu disediakanlah juga tempat untuk mereka beristirahat. Tak ada. Ini kadang-kadang kita tengok mereka duduk tepi jalan, beli nasi, makan. Ada kalanya makan tepi longkang. Apakah ini warga kita? Sepatutnya pimpinan memikirkan. Jadi wakil-wakil rakyat ataupun yang di-Pertua Majlis Perbandaran, fikirlah cari sebuah kedai sewa. Tak apalah. Apa salahnya letakkan satu orang pengendali atau petugas untuk menjaga kawasan tersebut supaya anak-anak muda ini bolehlah mereka berehat. Bukan senang, saudara. Saya dapat merasakan hari ini, saya selalu bila saya naik kereta ke ataupun saya berjalan, saya melihat daripada 10 buah motosikal yang saya temui, 8 adalah pemandu macam GrabFood, Panda dan beberapa syarikat yang lain lagi. Nampak motosikal dia di belakang tu ada beg besar. Dan kadang-kadang anak-anak muda ini bukan hanya mereka drop out ataupun pelajar-pelajar yang cicir daripada sekolah. Mereka ini adalah graduan yang tidak mempunyai pekerjaan. Saya berasa bangga kerana mereka mahu berusaha. Mereka mahu berusaha untuk mencari kehidupan. Jadi cuma kita sebagai pimpinan negara harus memikirkan. Sebab itu saya agak menyarankan kalau boleh macam yang Mak Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali di Melaka, kalau boleh carilah, mungkin letakkan sewa satu rumah ataupun lot kedai ini untuk istirahat pada pemandu-pemandu Grab motor. Kesianlah mereka. Kadang-kadang hujan, saya tengok bila hujan mereka duduk bawah jambatan. Sedihlah saya, saudara. Kadang-kadang bila duduk bawah jambatan itu mengundang bahaya. Kereta lalu dengan laju. Bila banyak begitu motor-motosikal terlanggar macam mana. Dan paling penting, semalam saya berbual juga lagi, pemandu GrabFood ini mereka tidak ada sokso. Mereka tidak ada kumpulan wang simpanan pekerja, tak ada caruman. Pendapatan mereka begitu juga e-hailing, kita tak tahu. Jadi bila mereka menjalankan tugas ini, mereka tidak boleh menganggap ini sebagai satu kerjaya. Dalam keadaan begini, macam mana kita nak menjamin kehidupan mereka? Yang sekarang ni tak ada peluang pekerjaan yang lain. Isunya sekarang, bila kita tak mampu untuk menyediakan pekerjaan, mereka memilih untuk menjadi pemandu, GrabFood dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, kena fikirkan. Kementerian Sumber Manusia memikirkan apa cara supaya sementara mereka bekerja setahun ke 2 tahun ini, paling tidak pun ada sokso jika berlaku kemalangan, ada insurans coverage. Syarikat itu ada caruman untuk penat lelahnya, titik peluhnya. Ini tak ada, saudara. Saya terfikir, kenapa kita tak mau memikirkan soal kehidupan warga kita yang bagi saya mereka terjebak dalam suasana yang begitu menyedihkan. Ya, saudara. Dan yang paling penting lagi, dengan ketiadaan pengesahan pendapatan sebagai pemandu e-hailing, pemandu Panda Food, pemandu GrabFood dan sebagainya, dia nak buat pinjaman pun tak boleh, nak beli kenderaan tak boleh, kalaulah ada peluang nak beli rumah tempat tinggal pun tak boleh, sebab tidak boleh dianggap itu sebagai pendapatan yang jelas dan nyata. Saya amat mengharapkan agar kementerian yang terbabit dapat memikirkan bagaimanakah kita sebab sekarang ni pembawa Grab, pemuda-pemuda Grab, pemuda-pemuda yang bawa Panda Food ini bukan hanya di Kuala Lumpur, saudara. Daripada Johor sampailah ke Perlis, sudah menjadi satu kerjaya. Jadi pimpinan harus melihat. Jadi betul lah saudara Steven Chai, pimpinan hanya jaga sendiri-sendiri saja. Saya sebab itu saya sedih kadang-kadang mereka langsung tidak mahu memikirkan saudara rakyat, saudara Marhain, saudara Abdul Hamid Majid, saudara Rosazani.
Jadi akhirnya dia mengatakan Malaysia syurga pekerja asing. Ini benar. Sebab saya dengar tadi, tak silap saya lah, pengurusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin, dia kata nak bawa lagi kehadiran pekerja-pekerja asing. Saya kata yang ada sekarang ni tak ditangani macam mana? Anak-anak muda masih lagi yang tak ada kerja dan sebagainya. Kenapa harus kita mengundang lagi? Akhirnya orang luar datang menimbulkan masalah lagi. Jadi saya haraplah agar pimpinan benar-benar serius. Jangan kita fikirkan untuk dengan cara mudah nak menyelesaikan masalah. The problem cannot be cured immediately. Kalau sesuatu masalah itu sudah wujud, maka ia perlu ditangani. Dia tak boleh diganti dengan permasalahan yang lain. Jadi secara Aksan Charity, rasanya Menteri Kesihatan sengaja buat kenyataan begitu supaya rakyat marah. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang ada dalam fikiran. Sebab kadang-kadang saya panggil dia budak tingkat 4 aja yang merasakan diri dia bijak sangat kembali London. Saya tak tahu apa lepas satu kenyataannya bukan kenyataan yang menyenangkan rakyat. Kebanyakan kenyataan rakyat rasa terkesan. Tak langgar SOP, ada yang kena sampai 50,000 denda macam di Kelantan itu hari. Ada yang kena 10,000, ada yang kena 3,000. Jadi kena buat SOP lagi. Kalau tak bayar lagi nanti, kalau ini nak bawa ke parlimen lagi, sampai ke peringkat nak memenjarakan ini siapa yang melanggar SOP. Kemudian boleh buat kenyataan pula lagi, bila ambil 2 dos. Kalau tak ambil dos pelengkap, maka tidak boleh dianggap itu selesai. Jadi saya kata apa benda ni? Sepatutnya dia kena fikirlah mencari ubat. Saya katakan, berkali-kali saya katakan, kita harus mencari ubat, bukan hanya vaksin semata-mata. Dan saya tak tahu apa yang ada dalam fikirannya. Adakah ini label menteri? Dan saya lihat inilah kali pertama dalam sejarah saya, sejak saya menjadi wartawan 40-50 tahun dulu setara, itu 48 tahun yang lalu. Saya tak pernah tengok Menteri Kesihatan boleh dilihat begitu berkuasa, boleh denda dan sebagainya. Memanglah ada akta dan sebagainya, tapi dulu Menteri Kesihatan Tan Sri Lok Sok Yu, sekejap adalah menteri-menteri daripada MCA, daripada MIC, Menteri Kesihatan daripada UMNO ni rasanya cuma ada hamba-hamba dengan Khairi Jamaluddin je lah, kalau tak silap saya lah. Dan Kementerian Kesihatan ini sekarang ini dilihat seolah-olah macam tunggu masa nak menghukum rakyat. Dah jadi macam kerja polis pula dah. Terpulanglah, saya tak mau kacau lebih daripada itu. Saudara, kita ada pemikiran, kita harus fikirkan. Dan saya ingin mengingatkan saudara, sekarang ini musim hujan. Sekarang ini musim monsun. Saya dapat gambaran daripada laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca, Meteorological Department, ada kawasan-kawasan yang akan mengalami hujan yang lebat, ya, dan boleh mengakibatkan banjir. Jadi pertama sekali, sentiasa peka dengan pengumuman daripada pihak berkuasa. Ingat saudara, jika berlaku satu, segeralah selamatkan diri kita dan keluarga kita. Harta benda ini boleh kita cari saudara, tapi kalau nyawa itu yang perlu diutamakan. Dan paling penting, jaga kebersihan dalam keadaan begini. Kalau ada banjir, sampah sarap lalu, jangan biarkan anak-anak kita mandi air yang kita tak tahu sama ada bersih tak bersih, tapi tentulah tak bersih saudara. Kalau air banjir ni, air bertakung dan sebagainya, pastikan kita menjaga kesihatan kita saudara. Cuma saya dapatan semalam yang berhormat Tun Dr. Mahathir sudah pun dimasukkan dalam hospital untuk mendapat rawatan jantung di IJN. Cuma saya terfikir satu sajalah, bahawa dulu dia hadir sebagai seorang negarawan yang disegani, yang dipuja oleh dunia luar, malahan rakyat pun waktu itu begitu menyanjungi sebagai Perdana Menteri. Tapi sejak akhir-akhir, zaman-zaman akhirnya, sehinggalah saat beliau dimasukkan ke hospital IJN dalam usia yang sebegini, bahawa saya melihat banyak culipan-culipan yang mengecam. Satu benda yang bagi saya lah bermula dengan baik dan berakhir dengan perkara yang paling teruk. Saya kadang-kadang, saya sebagai warga cinta damai, saya sedih juga. Tapi kadang-kadang memang saya marah apa yang dilakukan oleh beliau. Tindakan-tindakannya itu yang merosakkan rakyat. Tetapi apakah itu penghujung jalan dalam kehidupan seorang negarawan yang satu ketika begitu disegani, begitu dihormati, dan hari ini beliau dicerca dan dimaki hamun oleh warganya sendiri. Ini saya dapat, saya mengharapkan menjadi pengajaran kepada pemimpin hari ini. Jangan kita ikuti laluan yang sebegitu saudara. Dan ternyata sebagaimana yang saya ramalkan, banyak orang duit dah terjun saudara, masyuk, duit dah terjun sebelum mesyuarat pemuda, puteri, wanita
minggu lalu, hari Sabtu dan hari Ahad, adalah pihak-pihak ni ikan sepat kering ni bawa jumpa dengan pimpinan wakil-wakil untuk mempengaruhi mesyuarat pemuda bahagian, mesyuarat puteri UMNO bahagian, mesyuarat wanita UMNO bahagian supaya dijadikan usul agar diadakan pilihan raya umum ditangguhkan sehinggalah persidangan atau pemilihan dalam parti didahulukan. Saya kata ini kerja gila, ini kerja tak betul. Tapi kita diamlah sebab negara demokrasi. Akhirnya saya mendapati bahawa sejumlah 176 bahagian yang mahukan agar pilihan raya umum diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan parti. Menurut Datuk Hasmuni bin Hassan selaku Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, syabas pemuda kerana berani menyatakan suara pemuda. Katanya sehingga kini hampir keseluruhan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian di seluruh negara telah selesai melaksanakan mesyuarat perwakilan Pergerakan Pemuda untuk dan diikuti dengan mesyuarat bahagian. Dia bermula pada 11 Disember yang lepas. Daripada jumlah keseluruhan yang telah bersidang, sebanyak 176 bahagian yang telah pun menghantar usul untuk diperhalusi dan dimuktamadkan. Dan dari usul yang menjadi ketetapan utama 176 bahagian pemuda itu ialah pertama, Pergerakan Pemuda bahagian-bahagian menggesa supaya pemilihan parti diadakan hanya selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya umum. Macam mana kendak apik-apik lempang tu. Diorang ni kalau boleh hendakkan pilihan raya dulu. Tidak. Mereka hendakkan pilihan raya diadakan selepas pemilihan parti. Jadi menurut pemuda, kerana ini untuk memelihara kerukunan. Kemudian hampir keseluruhan usul yang diterima daripada Pergerakan Pemuda UMNO bahagian-bahagian yang telah bersidang, mereka mengusulkan supaya UMNO dan Barisan Nasional mengetengahkan lebih ramai lagi calon muka baru dan calon anak muda. Syabas. Bagi saya, syabas. Inilah perjuangan yang harus kita suarakan, menyatakan kebenaran. Pemuda tidak perlu takut, lalu tidak perlu bimbang untuk menyuarakan hasrat hati mereka. Saudara, jadi itu keputusan persidangan UMNO pemuda-pemuda di bahagian-bahagian. Dan besok kita mengucapkan selamat bersidang kepada peringkat bahagian pula. Saya nak jelaskan, di UMNO ni mula-mula persidangannya puteri, pemuda, wanita. Habis 3 ni besok. Jadi lepas tu mesyuarat bahagian. Selepas mesyuarat bahagian, barulah persidangan Agung UMNO di Ibu Pejabat di Kuala Lumpur, di PWTC. Itu dia punya jalurannya. Dan saya rasa, keyakinan saya, tak tahulah macam mana. Walaupun hari ini Tan Sri Anwar Musa punya bahagian dia mendahului macam tahun lepas lah. Bahagian dia dulu supaya konon-konon nak memandu bahagian-bahagian lain ikut bahagian dia lah kononnya. Tak tahulah. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya tengok mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ketereh, katanya sebulat suara bersetuju agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diberi mandat meneruskan pentadbiran negara sehingga tamat tempoh penggal Parlimen ke-14 2023. Tak ada siapa pun yang nak menolak. Memang itu pun kita bersetuju. Cuma yang kita katakan, kalau nak ikut penggal ke-14, dia berakhir pada 9 Mei 2023. Januari, Februari, Mac, April, Mei. 5 bulan. Sedangkan pemilihan UMNO akan diadakan selewat-lewatnya pada bulan November. Bermula November, datang Disember, kemudian Januari. Kalau parti dulu mengadakan persidangan, lepas 3 bulan mengadakan mesyuarat perwakilan parti, pemilihan parti UMNO, kemudian dalam masa Januari, Februari, Mac, April, Mei, dalam 3 bulan lagi bawa ada pilihan raya, dalam perantakan apa semua. Saya rasa ini yang saya bagi pandangan tak sepatutnya. Dan memang dari dulu lagi, sejak daripada zaman Tun Razak, malah parti-parti pembangkang pun, semua parti di negara kita ini, apabila mereka mengetahui bahawa jeda waktu pilihan raya umum nak diadakan, maka pemilihan parti dienjak. Hantar surat pada ROS, minta ditangguhkan. Cuma kali ini UMNO tak boleh nak minta tangguh lagi, sebab UMNO dah dapat penangguhan selama 18 bulan. Jadi artinya UMNO kena mengadakan pemilihan partinya pada bulan November 2022. Yang tak sabar-sabar ni apa hal? Cuma yang kita minta, adakah pilihan raya umum?
sebelum parti mengadakan pemilihan, agar kesantunan penyatuan itu tidak retak. Tapi masalahnya itulah, saya tengok dia ada usul yang dibacakan oleh Timbalan Pengurusi Tetap UMNO bahagian Ketereh, Saudara Mak Ripin Said, dalam mesyuarat di Ketereh. Saya baca, saya tengok. Dia kata menyedari bahawa UMNO melalui Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah mendapat sokongan dan mandat untuk memimpin kerajaan dan negara sekali lagi. Ini kenyataan macam mana ni? Bukan mandat daripada rakyat. Mandat daripada ahli UMNO betul, tak ada masalah. Mandat daripada pemimpin UMNO, ahli-ahli paling sebaik, ayat kena betul, jangan dikelirukan. Dia kata menyedari bahawa UMNO, masa bila pula UMNO dapat endorsement daripada rakyat? Kita cuma ada 42 kerusi saja. Ini yang saya kadang-kadang saya nak songsong kenyataan-kenyataan yang buat malu sendiri. UMNO kena kekal dengan 42 kerusi, itulah saja pilihan rakyat, dan kita akan memasuki pilihan raya umum. Sebab itu kita kena bersatu padu, supaya dalam pilihan raya umum akan datang kita harus berusaha untuk mendapatkan jumlah kerusi yang lebih. Yang kalau boleh biarlah dominan, tidaklah rapuh macam sekarang. Tapi kalau dalam usul menyedari bahawa UMNO melalui Perdana Menteri Ismail Sabri telah mendapat sokongan dan mandat daripada siapa untuk memimpin kerajaan dan negara sekali lagi, kita menyatakan bahawa sepatutnya kita menyedari bahawa wakil UMNO, naib Presiden UMNO Datuk Ismail Sabri berjaya mendapat sokongan, bukan mandat, daripada teman-teman di kalangan ahli parlimen yang lain untuk menerajui kepimpinan negara saat ini. Jadi jangan kata UMNO, saya UMNO ni apa hal? Saya tak bersetuju. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang saya dengar pula kenyataan macam yang awak Perdana Menteri pun ada juga kenyataan ada itu tulisan beliau ataupun daripada teman-teman ataupun pegawai-pegawainya, saya tak tahu. Bila mengatakan bahawa yang Muhammad Perdana Menteri memohon dapat sokongan daripada warga UMNO, minta sokongan daripada rakyat. Apa hal benda ni? Tak perlu pun nak minta. Kita dah tahu. Jadi sebab itu kadang-kadang saya tak malu minta sokongan ni. Sokongan itu hadir apabila kita dah diberi kesempatan. Kita dah berada di anjung kuasa dan kita melaksanakan sebaik mungkin tugas kita ini, maka orang akan menyokong kita. Tapi minta sokongan tapi akhirnya dihampakan hati dan perasaan rakyat, mana boleh dapat. Jadi kadang begini, kadang saya kata nak buat kenyataan, setengah orang tu nak membodik, biarlah ada masanya, ada tempatnya. Jangan main hentam kromo. Warga cinta damai kita ni warga yang berfikir. Mereka bukanlah 20 tahun, 30 tahun yang ke belakang dulu. Sekarang ni dengan dunia tanpa sepadan, mereka dapat melihat perbezaan bagaimana negara Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi boleh mampu untuk terus berkembang ekonominya dan sebagainya. Dan kita hari ini terus ke belakang, mundur dan mundur. Jadi you minta sokongan, rakyat takkan mudah. Sokongan bukan boleh dibeli. Sokongan itu hanya datang daripada kepaduan, daripada hasil, daripada tindakan kita. Kalau kita mentadbir dengan baik, maka ramailah orang akan menyokong. Saya yakin kalau yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dapat mentadbir negara sebagaimana yang diharapkan, melangsaikan masalah yang kita hadapi tentang COVID-19 dan juga memperbaiki kedudukan ekonomi rakyat. Saya yakin rakyat akan beri teguh. Kalau orang cakap pun mereka song-song siapa saja. Sebab itu saya bercakap berkali-kali, sebagai warga UMNO kita akan memapah beliau sebagai naib Presiden UMNO. Warga UMNO tak payah nak minta, dah tentu sokong beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi jangan diminta sokongan kalau hasil tidak ada. Itu masalahnya sekarang, saudara. Yang kita nak sekarang ni hasil. Bagaimana kita rasa kecewa apabila harga barang di pasaran pun masih lagi bertangguh. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan insya-Allah, betul, kita terima insya-Allah bahawa ini harga barangan itu dapat pulihkan sekurang-kurangnya dalam tahun depan. Jadi untuk menunggu tahun depan, sekarang ni baru 15 bulan Disember. Takkan selama 15 hari rakyat terus mencerut perutnya. Ini yang masalahnya, saudara. Saya tidak mahu untuk bawa kemenangan, untuk begitu kemenangan. Saya tak suka untuk mewawarkan sesuatu yang kadang-kadang tak nampak. Saudara, jadi saya mengharapkan agar supaya masa akan datang kita sokongan itu akan hadir dengan sendirinya. Ini satu hal lagi je bila saya nak menyantun ni tentang pilihan raya di Sarawak. Saudara, saya lihat bahawa besok sekitar 1.2 juta rakyat Sarawak akan memilih
calon-calon 82 orang calon-calon yang mereka yakini untuk mentadbir negeri Sarawak. Cuma Natalinggi ni dia buat kenyataan pula. Dia kata bahawa sentimen perkauman tidak harus diutamakan dalam berkempen. Memang kita menentang siapa saja yang menyuarakan soal perkauman. Tapi bila dia kata desakan untuk mengangkat calon komuniti Dayak. Sebab di Sarawak tu majoriti besarnya rakyatnya ada kaum Dayak. Kalau mereka kata kita kalau menang kita nak bagilah daripada calon, nak marah pasal apa? Saya tak tahulah seni Alexander Natalinggi ni dia berasal daripada kaum mana saya tak tahu. Cuma saya kata bila saya tengok dia kata cuba tengok. Ini cara bila dia bercakap. Saya rasa sebagai pemimpin tak sepatut begitu. Bila dia menyatakan cuba tengok calon Dayak dikapit, dia kata ada credibility ke? Dia kata minta maaf lah. Saya tak bersikap cepat kejam, tapi bila nak angkat seorang sebagai ketua menteri kena cari calon yang layak. Jadi you memperlekehkan orang punya latar belakang pendidikan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini saya mengharap Natalinggi kau nak jaga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna pun kecil gagal. Lepas tu kau bermain yang bukan punya begini. Bila dia kata kenyataan yang sebegitu, bagi saya siapa saya nak menang jadi Sarawak biarlah. You nak budik ini Datuk Abang Johari, carry on, tak ada masalah pada kita. Tapi jangan mengabui sejarah. Bahawa Sarawak satu ketika dulu pernah dipimpin waktu Tawi Seli. Ini sejarah, saudara. Tawi Seli diangkat sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau hanyalah merupakan pekerja kilang papan. Boleh. Tawi Seli mengalahkan Kalaninkon. Bagaimana dengan Temanggung juga apa semua. Jadi bagi saya lah, jangan kita perlekehkan orang punya latar belakang. Sebab yang paling penting adalah kepimpinan. Rakyat sedang menunggu mencari pemimpin yang mampu menyantuni kehidupan rakyat. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi saya haraplah Tawi Seli ni Tawi Seli pula, saudara Natalinggi ni berhati-hatilah nak buat kenyataan. Saudara, jangan main-main sembarangan saja, saudara. Sebab tu sekarang ni saya nak menyantuni kenyataan sahabat saya, saudara Syam Jalil. Ini menyentuh soal politik, saudara. Kenyataan saudara Syam Jalil selaku Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Dia kata pemimpin-pemimpin yang pro, yang lebih mirip untuk menyokong Parti Pembumi Bersatu, yang mereka ini berada dalam UMNO. Jadi kena ingatlah, jangan nak langkah bendul. Orang Melayu ni ada budayanya, jangan langkah bendul. Kalau saudara meminang anak dara orang, kalau dia ada kakak, mana retinya kena hantaran tu kena double. Jangan langkah bendul. Itu kata saudara Syam Jalil. Kerana ada segelintir pemimpin UMNO yang pro PBM, yang mahu UMNO membuat pemilihan parti dahulu sebelum pilihan raya umum. Jadi ini sebenarnya tak betul. Kemudian kerana adat Melayu mengajar kita mengikut tertib. Jadi janganlah dilangkah bendul. Kerana kalau kita langkah bendul, khawatir nanti kaki kita tersandung. Bila kaki kita tersandung, kita tersungkur. Jadi tertib yang baik adalah merupakan amalan dalam UMNO selama ini. Kita naik step by step. Dia tak boleh turun nak jadi presiden macam dululah satu ketika. Itu kerana amarah apabila Allahyarham Datuk Sulaiman Palestin kerana ada berlaku gegaran dalam kepimpinan UMNO, maka Sulaiman Palestin mencabar Tun Hussein On Allahyarham. Jadi itu dianggap sebagai langkah bendul lah, tak ada apa-apa. Ketua Penerangan pergi langgar begitu. Jadi tertibnya satu persatu. Macam sekarang ni, bila ada pemilihan, pemuda lebih kurang 70%. Dah habis je dah waktunya. Maka sudah sampai masanya untuk naik ke tingkat lagi. Sama ada jadi naik ketua bahagian ke, timbalan ketua bahagian ke, ataupun ketua bahagian. Jadi benda ini akan berlaku perubahannya. Dia tak main terjah begitu saja, saudara. Jadi kerana sekarang ni kalaulah kita menunggu, kata Syam, sehingga tahun 2023 untuk buat pilihan raya, maka maknanya kita perlu membuat pemilihan UMNO pada November 2022. Macam saya katakan tadi, tempohnya lebih kurang 3-4 bulan saja. Lepas kita bercakaran, lepas kita berbalah, lepas kita saling tunding-menunding, jatuh-menjatuh, nak disatukan balik. Benda ni satu benda yang agak impossible. Kerana ia akan memberi kesan yang negatif kepada kesiapsiagaan kita untuk menghadapi pilihan umum. Jadi untuk berhadapan dengan pilihan umum, UMNO tidak boleh mengambil risiko perpecahan dalam dalaman yang akan terjadi apabila pemilihan parti dibuat. Tapi nampak gayanya puak-puak ni yang saya katakan ni, puak-puak ikan sepat kering ni, apik-apik lempang ni, mereka dah tak sabar. Saya tahu mereka tidak sabar itu kerana mereka nak menjamin kedudukan.
supaya mereka kekal dapat jadi calon. Kalau adakan pilihan raya sekarang ini, tentulah Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO dan pimpinan di tingkat 38 tu, mereka akan menghayati satu persatu. Pemuda dah buat tuntutan, pastinya putih juga akan buat tuntutan, wanita juga membuat tuntutan. Jadi di mana mereka? Sedangkan rakyat juga amat bersetuju dengan apa yang dituntut oleh pemuda. Sebab kita nak melihat hadirnya pemimpin masa depan yang lebih muda, yang lebih bersih. Kita tak mahu lagi yang comot-comot ni, yang latar belakangnya macam-macam. Bukan kita tak tahu. Kita mahu membersihkan kepimpinan negara. Sebab yang kita nak cari dalam pilihan raya nanti adalah kepimpinan negara, bukan kepimpinan parti. Kepimpinan negara mesti lalu dilihat bersih supaya meyakinkan para pelabur bahawa negara kita ini ditadbir oleh orang yang bersih, yang terhindar daripada kepelbagaian persepsi yang buruk-buruk. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini kita harus berlapang dada, jangan tahu-tahu nak jatuhkan itu, jatuh orang ini. Kita sepatutnya rasa bangga sebab macam Presiden UMNO, dia memilih untuk membersihkan diri dia. Tak ada masalah pun pada dia. Sebab itu dia kata kalau Datuk Ismail Sabri Perdana Menteri, teruskanlah. Jadi izinkan dia untuk membersihkan apa segala yang dipalit pada dirinya itu melalui mahkamah. Itulah cara terbaik. Bukan hanya menafikan, tetapi melalui di mahkamah. Tetapi mereka melihat kerana usaha nak membersihkan diri itu, maka perlu dijatuhkan. Saya rasakan ini satu tindakan yang tak betul. Dan kemudian apabila ini puak-puak yang pengampu ni, sebab nak jadi duta, nak jadi jawatan itu, nak jadi jawatan ini, maka sekarang ini masa mereka kipas bagai nak rak. Bagai nak rak, dia kipas. Ya amat berhormat Perdana Menteri. Berkali saya kata, kalaulah sesuatu berlaku pada Datuk Ismail Sabri, beliau tak lagi jadi Perdana Menteri, saya rasa beliau akan diseranah oleh orang ni. Mereka inilah yang akan menyerang, bukan warga UMNO. Warga UMNO cuma melihat dengan pilu dan sedih. Bagaimana naik presiden kita takkan dijatuhkan sebegitu rupa. Ini keadaan saudara. Tapi orang keliling nanti dia tengok kalaulah sokongan rakyat beralih pada orang lain, maka dia akan pergi pula cium tangan orang tu. Bukan cium tangan aja, cium kaki. Jadi masyuk. Saya lihat, saya cakap terus terang saudara, bahawa dalam pilihan raya akan datang, kalau kita tak bersatu hati, UMNO tak bersatu hati, maka pilihan rakyat akan melihat untuk memberi sokongan kepada parti pembangkang. Jangan lupa bahawa di saat kita berkuasa, di saat UMNO Barisan Nasional memegang tampuk kerajaan dengan mempunyai segala kemudahan. Waktu itu kaki tangan kerajaan pun bersama dengan kita. Kita mempunyai pelbagaian menteri-menteri, wang yang cukup banyak juga untuk kita sebagai dalam menghadapi pilihan raya. Tapi akhirnya kita tumbang juga. Kerana rakyat bosan melihat pemimpin yang dikipas oleh orang keliling saja. Akhirnya kita tumbang. Bila kita tumbang, sekarang ini masa rakyat untuk membuat koreksi. Tapi bagaimana mereka bersetuju untuk memperbaiki keadaan kalau mereka melihat pimpinan yang ada sekarang ini adalah orang yang mereka singkirkan, adalah pemimpin yang mereka dah tolak, nak dikemukakan balik sebagai calon pemimpin. Ini masalah kita. Saya cakap terus terang, dalam keadaan sekarang ini permasalahan antara UMNO dengan PAS masih belum selesai. Antara UMNO dengan PBM, Tuhan aja yang tahu. Dan dalam keadaan begini, tiga-tiga parti ini sedang berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Jadi rakyat tengok apa benda lah dia orang ni. Lain tak ada, saban hari saban malam bergaduh nak jawatan, saban hari saban malam nak bergaduh nak jawatan. Dalam keadaan begini kita bagilah. Kita ada Anwar Ibrahim, kita ada Mat Sabu, kita bagilah dia orang. Tambah-tambah pula sekarang ni DAP pun sudah mula mengasingkan diri dengan Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Keadilan hadir kali ini, jangan lupa saya selalu berpesan pada kawan-kawan semua. Tapi mereka tak mau dengar pesan saya ni. Nak buat macam mana? Pilihan Raya 2018, pilihan raya yang ke-14 lalu, kita ditumbangkan oleh Parti Keadilan, bukan Pakatan Harapan. Sebab yang bertanding semua menggunakan lambang keadilan. Dan kali ini kalau keadilan hadir sekali lagi, dengan kita berada dalam keadaan bercempa, saling berbalas sama sendiri, rakyat akan tetap menyokong kepada kepimpinan Parti Keadilan. Seandainya Parti Keadilan mengemukakan calon-calon yang lebih berwibawa. Kalau kita pula mengemukakan calon-calon yang comot-comot, malahan lagi bila kita tak membersihkan parti. Tetapi kalau pimpinan UMNO berjaya membersihkan parti daripada orang-orang yang kita tahulah
Bukan ramai mana pun, tak ramai, lebih kurang 10 orang je. Puak-puak ini perlulah diketepikan. Dah tak boleh lagi, tak ada upaya. Hadirnya macam ini apa berangah dalam di perahu. Habis bocor sampan. Mereka inilah yang saya katakan parasit. Akhirnya bahtera UMNO, bahtera Barisan Nasional ini ditebuk dari dalam. Dan kita akan tenggelam. Saya jangan lupa, pilihan raya akan datang ini adalah sesuatu benda yang paling penting dalam lestari kepimpinan negara. Jangan kita bercakap, oh UMNO boleh menang, Barisan Nasional boleh menang, berdasarkan kepada ini Melaka. Betul, kita bukan nak mendabik dada. Sebab itu kadang-kadang saya pemarah juga. Tiba-tiba Perdana Menteri kata jangan dabik dada. Kita bukan mendabik dada. Kita mengatakan bahawa kita melihat bahawa rakyat sudah ada keyakinan. Contohnya mereka di Melaka. Tetapi kita tidak terus lena dengan apa yang kita capai. Kita harus mengukuhkan lagi kita punya iltizam. Dalam pengukuhan itu tiba-tiba kita berbalah sama sendiri. Ini yang mendatangkan masalah. Sepatutnya Yang Amat Berhormat sebagai Perdana Menteri harus menzahirkan kesyukuran kerana parti yang Muhammad Baqir itu sudah pun berjaya mencapai lebih daripada 2/3 di Melaka, dan sepatutnya digiatkan lagi semangat untuk akar umbi di seluruh negara bekerja keras supaya kita dapat kemenangan akan datang. Tak perlu nak minta sokongan, tak perlu nak jatuhkan orang itu, nak jatuhkan orang ini. Teruskan dengan agenda Yang Amat Berhormat. Jadi santuni, rakyat tengah susah. Apa masalah? Harga barang. Jadi Yang Amat Berhormat kena tegas. Pastikan harga barang tidak naik dan kalau boleh turun. Yang kedua, rakyat tengah susah sekarang ni. Tak ada bantuan. Carilah ikhtiar macam mana memberi bantuan. Jabatan BKC yang dijanjikan biar merata dan melata. Merata dan melata artinya semua dapat. Bukan orang ni dapat, orang ni tak dapat. Carilah elemen macam mana. Yang ketiga, masa rakyat yang masih ada simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, izinkanlah pengeluaran. Saya dengar ada kata boleh keluar, ada kata tak boleh keluar, ada kata ini kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri. Kalau ini dapat dilakukan, rakyat senang, Yang Berhormat pun juga rakyat akan disenangi. Tapi kalau rakyat susah, rakyat pasti akan menyusahkan kepimpinan Yang Amat Berhormat. Ini je ceritanya. Key pointnya bagi saya yang paling penting, at the end of the day, hari terakhir bagi rakyat adalah perut kami. Kami perlu mengisi perut kami. Kami tak nak isi temuluk kami dengan kekayaan. Rakyat nak mengisi hidupnya dengan makanan. Rakyat perlukan pakaian. Rakyat perlukan tempat berteduh. Rakyat perlu mendidik anak-anak di sekolah. Ini perlu ditangani. Dan rakyat jangan ditakuti dengan cerita yang bukan-bukan. Kalau tak cucuk dos yang ketiga, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini. Lepas tu kalau langgar SOP, kena denda. Ada sampai 10,000, 100,000. Yang ada sekarang ni dah cukup menakutkan. Jangan digeruni lagi. Anda menggeruni hati rakyat, rakyat akan memberikan anda lebih gerun lagi. Kalau anda menyenangkan rakyat, pasti rakyat akan menyenangkan pimpinan negara. Tapi kalau rakyat susah, mereka tetap akan menyusahkan anda. Bila rakyat lapar, mereka akan marah. Bila rakyat marah, itulah the end of kepimpinan. Tak payah nak minta sokongan. Anda santuni rakyat, confirm rakyat akan sokong. Anda tidak menyantuni rakyat, maka anda akan disingkirkan. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.